Alhamdulillah. Allah, 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 Allah. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين ولمشايخنا ولمشايخنا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas tak? 3 hari tak bersiaran, InsyaAllah. Baik, pertamanya saya mohon maaf kerana 3 hari lepas tidak dapat mengadakan kelas pengajian atas sebab kesihatan ada masalah batuk sikit, batuk tekak pun tak apa selesa. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi nikmat kesihatan hari ini. Alhamdulillah tidak ada deria rasa pun ataupun deria bau pun. Alhamdulillah elok, tidak ada sebarang masalah. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi memberikan nikmat kesihatan yang berpanjangan kepada kita, insya-Allah. Baik, hari ini majlis yang ke-31. Kita dalam bacaan kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar Al-Musamma Hilyat Al-Abrar wa Syi'ar Al-Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil laili wan nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Dan kita berada pada bab azkar ar-ruku', bab azkar ar-ruku', berkenaan bab zikir-zikir ketika rukuk, sewaktu rukuk. Itu rukuk ni selepas mana bacaan surah kita akan rukuk, itu pada waktu tersebut. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa musyayikhina fid dharain amin. Qad tadhaharat al-akhbar as-sahihah an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu kana yukabbiru liruku'. Itu terdapat banyak pun hadis-hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahawa sesungguhnya Nabi akan takbir, bertakbir, iaitu mengucapkan Allahu Akbar di rukuk,
untuk rokok. Wa huwa sunnatun, itu adalah sunat. Lau tarakahu kana makruhan karahata tanzih. Sekiranya dia meninggalkan atau tidak menyebut takbir tersebut, sama ada secara sengaja ataupun terlupa dan sebagainya, kana makruhan karahata tanzih, maka itu adalah hukumnya adalah makruh. Itu makruh yang berbentuk tanzih. Sebab makruh ni dia ada dua, makruh tahrim dan juga makruh tanzih. Kalau makruh tanzih ni dia agak ringan sikit berbanding dengan makruh tahrim. Makruh tahrim ni berat kepada yang haram. Dan makruh ni dia tidak sama ada buat ataupun meninggalkan, maka tidak mendapat pahala. Meninggalkan mendapat pahala, ataupun kalau buat dapat pahala, insya-Allah. Baik, kana makruhan karahata tanzih. Wala tabtulu salatuhu wala yasjudu lisahwi, dan sekiranya dia tidak mengucapkan takbir tersebut, tidak akan memberi kesan, iaitu tidak membatalkan solatnya. Wala yasjudu lisahwi, dan tidak perlu untuk sujud sahwi. Wa kadzalika jami'ut takbirat allati fi shalah hadza hukmuha. Begitu juga sekalian takbir yang lain. Ini ayat baru. Allati fi shalah hadza hukmuha, iaitu takbir intiqalat, maka hukumnya adalah sunat. Illa takbiratul ihram, melainkan takbiratul ihram, iaitu di permulaan solat tersebut. Fa innaha ruknun la tan'aqidu as-salatu illa biha, sebab takbiratul ihram ni merupakan sebahagian daripada rukun solat. La tan'aqidu as-salatu illa biha, yang tidak sah satu solat tersebut melainkan dengannya. Maka tidak kena melaungkan takbiratul ihram dengan suara yang nyaring. Waqad qaddamna 'adada takbiratis salah fi awwal abwabil dukhul fi salah, dan Imam Nawawi telah menyebutkan bilangan takbir di dalam solat seperti mana yang kita telah baca di awal bab, sebelum masuk ataupun ketika mana nak masuki solat. Boleh rujuk balik. Wa 'ala al-Imam Ahmad riwayatun anna jami'a hadhihi takbirat wajibatun, dan terdapat satu riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu bahawa beliau mengatakan anna jami'a hadhihi takbirat wajibah, itu sekalian kesemua takbir, iaitu bermula daripada takbiratul ihram sehinggalah takbir intiqalat di sisi mazhab Imam Hanbali, iaitu salah satu riwayat yang mengatakan kesemuanya adalah wajib. Kesemuanya wajib, maka kena mengucapkan takbir secara nyaring. Baik. Adapun sebahagian bagi mazhab yang lain mengatakan takbir intiqalat ni sunat, dan sepakat mengatakan takbiratul ihram ni wajib dan merupakan sebahagian daripada rukun-rukun solat. Baik. Wa hal yustahabbu maddu hadha takbir? Kemudian masalah, adakah disunatkan untuk maddu hadha takbir, untuk memanjangkan takbir ni, iaitu takbir untuk rokok. Itu kita maksudnya dari permulaan sebelum kita turun untuk rokok tersebut, adakah disunatkan untuk kita sepanjang turun rokok tu, adakah disunatkan untuk kita memanjangkan takbir? Fihi qawlan Syafi'i rahimahullah. Dalam masalah ni ada dua pendapat bagi Imam Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu. Asahhuhuma wa huwa al-jadid, dan pendapat yang bersahih yang merupakan pendapatnya yang jadid, yang baru, iaitu ketika mana Imam Syafi'i berpindah ke Mesir, beliau mengeluarkan sebahagian ataupun sebilangan pendapatnya yang baru berbanding daripada pendapatnya yang qadim ketika mana berada di Iraq.
Dan penampakan jari ini diguna pakai sehingga sekarang. Baik. Beliau mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan yustahabbu madduhu ila an yasila haddir raki'in. Disunatkan untuk memanjangkannya ketika mana sampai ke had rukuk. Itu bermula daripada kita berdiri tersebut, itu Allahu Akbar, sehinggalah tangan kita menyentuh ke lutut kita. Itu tahap betul-betul rukuk. Itu sepanjang nak turun tersebut, kita penuhi dengan takbir. Fa yashtaghilu bi tasbih rukuk. Itu ketika mana sampai pada rukuk tersebut, kita sibukkan diri dengan membaca tasbih rukuk. Itu subhana rabbiyal azim. Li'alla yakhlu juz'un min salatihi an dzikrin. Supaya tidak sunyi juz'un min salatihi an dzikrin. Kita nak penuhi setiap gerakan kita dengan zikir, bi khilafi takbiratul ihram, berbanding atau berbeza daripada takbiratul ihram. Fa inna sahih istihbabu tarkil maddi fiha. Sebab pendapat yang sahih mengatakan disunatkan untuk tidak memanjangkan mad pada takbiratul ihram. Seperti mana kita telah baca pada majlis yang terdahulu, takbir ihram tidak disunatkan untuk memanjangkan bacaan takbir. Itu sekadar Allahu Akbar, itu sekadar untuk tempoh masa kita menyertakan atau mengikatkan niat di dalam takbiratul ihram tersebut. Adapun kalau nak panjang, kalau bagi orang yang ada masalah untuk mengikat, menyertakan niat dalam takbiratul ihram tersebut, tidak ada masalah. Tapi yang afdal dia untuk meninggalkan ataupun tidak memanjangkan lafaz takbiratul ihram tersebut. Itu dia kena berusaha untuk buat perkara tersebut. Dia kata li'annahu yahtaju ila bast an-niyyah 'alayha. Sebab dengan perkara tersebut, iaitu memendekkan takbiratul ihram tersebut, dia dapat mengikat, menyertakan niat pada waktu tersebut. Fa idza maddaha syaqqa 'alaihi, iaitu apabila dia memanjangkan takbiratul ihram tersebut, maka dia akan menyusahkan, dia akan mengganggu dan sebagainya untuk menyertakan niat di dalam takbiratul ihram tersebut. Wa idza ikhtasaraha sahula 'alaihi, sekiranya dia meringkaskan, iaitu dia meninggalkan bacaan mad atau meninggalkan mad pada takbiratul ihram tersebut, sahula 'alaihi, dia akan mudah untuk dia menyertakan niat tersebut, iaitu niat solat. Sebab niat ni tak susah mana, kita yang menyusahkannya. Wa hakadha hukm baqi takbirat. Demikian jugalah hukum bagi baqi takbir-takbir yang lain, iaitu ini ayat baru, iaitu memanjangkan takbir pada takbir yang lain, iaitu ketika mana nak bangun daripada sujud, dan juga selainnya lah, iaitu selama mana kita bergerak ataupun nak berpindah kepada rukun-rukun yang lain, sepanjang waktu tersebut kita kena maddi takbir, iaitu kita kena panjangkan takbir. Waqad taqaddama idahu hadha fi bab takbiratul ihram, wallahu a'lam. Dan kami telah cerita lebih detail berkaitan dengan bab ini, iaitu pada bab takbiratul ihram. Kalau nak ulang kaji, boleh rujuk pada bab takbiratul ihram, wallahu a'lam. Kemudian faslun fi azkar ar-ruku', berkenaan dengan zikir-zikir rukuk. Ada berapa zikir yang Nabi sebut? Kita tengok. Fa idza wasala ila hadd ruku'in, apabila sampai kepada had rukuk, itu ketika mana belakang kita sama, iaitu dalam keadaan tunduk, dan tangan kita telah menyentuh ke kedua lutut,
ishtaghala bi azkarur ruku', maka dia hendaklah menyibukkan dirinya dengan membaca zikir rukuk. Fa yaqul subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Itu zikir yang kita selalu baca. Subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali. Itu berdasarkan sebuah hadis yang mana diceritakan oleh Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, yang beliau menceritakan ketika mana turunnya ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Itu ayat di dalam surah Al-Waqi'ah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka Nabi SAW mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum, maka jadikanlah zikir tersebut, ini fasabbih bismi rabbikal azim, di dalam rokok kamu. Itu permulaan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membaca zikir tersebut. Itu ketika mana turunnya ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Itu ayat di dalam surah Al-Waqi'ah. Kemudian faqad sabata fi sahih Muslim min hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala fi ruku'ihi at-tawil alladhi kana qariban min qira'ati al-Baqarah wan Nisa wa Ali Imran subhana rabbiyal azim. Dan telah sabit ataupun telah disebutkan di dalam sahih Muslim daripada hadis Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam rukuknya yang panjang, alladzi kana qariban min qira'atil Baqarah wa Nisa wa Ali Imran. Subhanallah. Yang mana rukuk tersebut hampir menyamai bacaan pada rakaat tersebut, iaitu Nabi baca rakaat pertama Al-Baqarah, kemudian Nabi baca sambung dengan An-Nisa, dan Nabi baca Ali Imran. Bayangkan berapa lama. Al-Baqarah saja hampir 2 jam lebih. An-Nisa wa Ali Imran hampir 3 jam lebih. 3 jam lebih Nabi rukuk. Itu dalil menunjukkan bahawasanya setiap rukun tersebut, iaitu kalau kita berdiri lama, maka rukuk pun lama, dan juga sujud pun lama. Dan pada rakaat kedua dikurang sikit, ketiga kurang sikit, dan keempat makin kurang. Itu sunnahnya, berbanding dengan apa yang kita selalu buat. Rakaat pertama rukuk sekejap, kemudian sujud pun sekejap, dan seterusnya. Dan apa yang kita selalu buat, rukuk ataupun sujud yang terakhir tersebut kita buat lama. Itu menyalahi sunnah. Sebab sunnah Nabi SAW semakin panjang, semakin rakaat pertama panjang, kedua kurang sikit, ketiga pendek sikit, yang keempat semakin pendek. Itu sujud yang terakhir ni Nabi buat pendek, buat sekejap. Sebab rakaat keempat tu dia kurang lagi, dia pendek. Nabi baca subhana rabbiyal azim, itu dalam keadaan hampir menyamai bacaan surah Al-Baqarah, An-Nisa wa Al-Imran. Sebab pada rakaat tersebut Nabi baca panjang. Wa ma'nahu karara subhana rabbiyal azim fihi, dan maknanya itu Nabi mengulang-ulang bacaan subhana rabbiyal azim fihi pada rukuk tersebut, iaitu rukuk yang pertama, pada rakaat yang pertama. Kama jaa mubayyanan fi Sunan Abi Daud, seperti mana yang telah disebut secara detail di dalam Sunan Abi Daud wa ghairihi, dan selainnya. Tapi Imam Nawawi tidak mendatangkan dalil tersebut. Kalau nak baca boleh, kita kena rujuk sendirilah. Baik, wa jaa fi kutubis sunan annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza qala ahadukum subhana rabbiyal azim salasan faqad tamma ruku'uhu. Sudah disebutkan di dalam kitab-kitab sunan yang lain bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bersabda idza qala ahadukum subhana rabbiyal azim
apabila kamu mengucapkan, iaitu membaca subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali, faqad tamma ruku'uhu, maka telah sempurnalah rukuknya. Itu had ataupun bilangan yang paling sedikit dan paling sempurna, iaitu sebanyak 3 kali. Itu disunatkan bagi imam untuk membaca sebanyak 3 kali tersebut. Adapun kalau solat sendirian, terpulang untuk kita baca banyak mana. Tapi bilangan yang paling panjang kalau tak salah saya 9, kemudian paling dikurangkan pada rakaat kedua, kemudian pada rakaat 3 kurang lagi, dan keempat kurang lagi. Itu salah kita kiaskan. Itu bagi solat yang bersendirian, sebab kita tak nak menyusahkan ataupun menyusahkan makmum di belakang. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Dan telah sabit di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam rukuk dan juga sujudnya, itu Nabi baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Itu Nabi mengulang bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Itu di antara sirah selain daripada kita baca tasbih yang kita selalu baca. Itu Nabi baca subhanakallahumma bihamdik subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Itu maha suci-Mu ya Allah, Rabbana Tuhan kami, wa bihamdik, dan pujian, segala pujian bagimu, Allahumma ighfirli, Allah Tuhanku ampunkanlah dosaku. Boleh juga kita nak baca. Wa sabata fi sahih Muslim an Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza raka'a yaqul Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu fasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Dan telah juga sabit di dalam Sahih Muslim, disebutkan di dalam Sahih Muslim juga melalui riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a, apabila Nabi rukuk, Nabi akan baca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Nabi akan ulang zikir tersebut. Allahumma laka raka'tu, Allah Tuhanku, aku rokok kepadamu, tidak selain daripada kamu, selain daripada engkau. Wa bika amantu, dan denganmu aku beriman. Walaka aslamtu, dan kepadamu aku aslamtu, iaitu berserah diri. Khasha'alaka sam'i, khasha'a iaitu khada'a wa tawadha'a, iaitu telah tunduk akan pendengaranku kepadamu. Wa basari, dan pandanganku. Wa mukhi, dan mukhi otakku. Azmi, tulang-tulangku. Wa asabi, dan urat sarafku tunduk kepadamu. Itu Nabi baca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Wa ja'a fi kutubis sunan khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Itu di antara zikir rukuk yang Nabi sebut. Semua rukuk yang kita baca tadi, itu Allahumma laka raka'tu yang kita baca tadi, selain pada subhana rabbiyal azim itu zikir yang Nabi sebut sebelum turunnya ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Apabila turun ayat tersebut, Nabi ulang baca ayat tersebut saja.
Subhana rabbiyal azim sehingga ke akhir ayat. Dan kadang-kadang Nabi sebut juga zikir yang lain yang kita baca tadi. Tapi yang Nabi selalu buat, Nabi baca Subhana rabbiyal azim. Kemudian Nabi tambah Allahumma ighfirli. Subhana rabbiyal azim, Allahumma ighfirli. Baik. وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. Sabit disebutkan di dalam Sahih Muslim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam rakaat dan juga sujudnya Subuhun Quddus Rabbuna, Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Nabi akan ulang zikir tersebut, Subuhun Quddus, itu kita menyucikan Allah daripada segala kekurangan dan syarik dan daripada sekutunya. Wa kullu ma la yaliqu bil ilahiyah, itu subuh, itu satu kalimah yang menyucikan Allah daripada segala kekurangan dan sekutunya dan apa yang tidak layak bagi Allah. Dan Quddus menyucikan Allah daripada apa yang tidak layak bagi makhluk, apa yang tidak layak bagi Allah. Lebih kurang sama ni maksudnya. Subuhun Quddus Rabbul Malaikah, Tuhan bagi sekalian malaikat, Warruh, dan ruh ni sebagai ulama mengatakan ia adalah Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Ruh Qudus. Qala ahlul lughah subuhun Quddus ataupun sabuhun Quddus. Itu didhammahkan, yudhammu awwaluhuma wa yuftah, didhammahkan awalnya, itu dibaca subuhun Quddus, wa yuftah, dan juga boleh dibaca sabuhun, itu difathahkan sin sabuhun, dan juga Quddus difathahkan qaf tersebut di awal tersebut. Ulama yang baca dengan fathah sabuhun Quddus iaitu Imam Sibawi, ulama di antara ulama nahwu yang terkenal. Lughatan, iaitu dibaca dengan dua lughah ataupun dua wajah. Ajwaduhuma wa ashharuhuma wa aktsaruhuma ad-dhamm. Tapi bacaan yang masyhur, yang paling banyak dibacakan, itu dibaca dengan baris dhammah. Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Baik, qala wa rawaina an Auf ibn Malik radhiyallahu anhu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lailatan faqama faqara'a surat al-Baqarah la yamurru bi ayati rahmah illa waqafa wa sa'ala. Dan Imam Nawawi telah meriwayatkan dengan sanadnya yang panjang daripada Sayyidina Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahawa beliau menceritakan kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Sayyidina Auf bin Malik pada satu hari beliau solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Itu solat di antara solat-solat sunat, itu qiyamul lail. Faqama faqara'a surat al-Baqarah. Kemudian Nabi baca pada rakaat pertama surah Al-Baqarah. La yamurru bi ayati rahmah illa waqafa wa sa'al. Dan apabila Nabi melalui ayat yang menceritakan tentang ayat rahmat, Nabi akan berhenti sekejap, wa sa'ala, dan Nabi akan berdoa. Wa sa'al ni meminta, mohon akan rahmat Allah tersebut. Wala yamurru bi ayati adab illa waqafa wa ta'awaz. Dan apabila Nabi melalui atau membaca ayat yang menceritakan tentang azab neraka dan sebagainya, illa waqafa wa ta'awaz, Nabi akan berhenti sekejap dan Nabi akan ta'awaz, Nabi akan berlindung diri, iaitu Allahumma inni a'udzubika min azabin nar dan selainnya. Itu sunnah apabila kita baca ayat cerita rahmat, kita berdoa kepada Allah untuk memohon rahmat Allah tersebut. Dan apabila membaca ayat ataupun mendengar ayat berkenaan dengan azab, kita akan minta perlindungan daripada Allah daripada azab tersebut. Qala summa raka'a bi qadri qiyamih. Kemudian Nabi akan rukuk dengan kadar qiyam bacaan pada rakaat tersebut.
Itu menunjukkan dalil, menunjukkan sunnah untuk kita menyamakan bacaan rukuk ataupun rukuk dengan qiyam, dengan berdiri, dan juga sujud. Semuanya kena sama, kadarnya kena sama, panjangnya. Kalau pendek, rukuk pun kita pun pendek, dan sujud kita pun pendek. Kita harus dikiaskan di setiap rakaat. Dan sunnahnya yang seperti yang kita maklum, kita baca pada majlis yang lalu, rakaat pertama panjang, dan kedua makin pendek, ketiga makin pendek, dan keempat juga pendek, sangat pendek. Summa raka'a bi qadri qiyamih. Kemudian Nabi akan rakaat dengan kadar qiyam, iaitu berdirinya. Yaqulu fi ruku'ihi subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Nabi baca pada rakaatnya tersebut subhana dzil jabarut, maha suci Tuhan yang maha kuasa, yang mempunyai kekuasaan, wal malakut, yang mempunyai setiap kerajaan, wal kibriya wal 'azamah, yang memiliki keagungan dan seumpamanya. Nabi akan ulang bacaan subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Summa qala fi sujudihi misla dzalik. Dan Nabi akan ulang bacaan tersebut, zikir tersebut pada sujudnya. Itu sama bacaan dengan rukuk. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Hadza haditsun sahih, dan ini adalah hadis yang sahih. Rawahu Abu Dawud dan Nasa'i fi sunanihima, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i di dalam kedua sunannya, wa Tirmizi, dan juga Imam Tirmizi meriwayatkan hadis ini fi kitab Asy-Syama'il, di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, bi asanid sahihah, dengan sanad-sanadnya yang sahih. Jelas. Wa rawaina fi sahih Muslim an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa amma ruku' fa'azzimu fihi Rabb. Dan hadis daripada sahih Muslim daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, fa amma ruku', adapun rukuk, fa'azzimu fihi Rabb, maka agungkan padanya, pada rukuk tersebut Rabb, itu Tuhan kamu. Fa'azzimu fihi Rabb, agungkanlah pada rukuk tersebut dengan Tuhan kamu. Wa'lam anna hadzal hadis al-akhir huwa maqsudul fasli, dan ketahuilah, Imam kata, hadis yang kita baca tadi, hadis yang terakhir ni, fa'amma rukuk fa'azzimu fihi Rabb ni, maksud yang Imam Nawawi nak tekankan, nak ceritakan pasal ni, pada rukuk. Wa huwa ta'zimu Rabb subhanahu wa ta'ala fi ruku' bi ayyi lafdhin kana, itu kita mengagungkan Allah Tuhan subhanahu wa ta'ala fi ruku', pada rukuk, bi ayyi lafdhin kana, dengan apa-apa jua lafaz. Maksudnya di sini, maksud apa-apa jua lafaz yang disebutkan, yang diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin al-afdal ay yajma'a baina hadhihi al-adhkar kullaha in tamakkana min dhalika bihaitsu la yashqu ala ghairihi. Tapi yang afdalnya kita menghimpunkan, itu kita baca ke semua zikir-zikir yang Nabi sebut, yang Nabi amalkan, kulliha, ke semuanya, in tamakkana min dhalik, kiranya dia ada tempoh waktu yang sesuai untuk baca tersebut, min dhalika bihaitsu la yashqu ala ghairihi, yang mana tidak akan menyusahkan orang di belakangnya, kiranya dia menjadi imam. Ya, Imam Nawawi kata afdal baca kesemuanya dalam rukuk tersebut. Wa yaqaddimu tasbih minha ala ghairihi, dan yang mendahulukan tasbih, iaitu subhana rabbiyal azim, daripada selainnya. Fa in arada al-ikhtisar, sekiranya dia nak baca secara ringkas, yang paling pendek, fa yustahabbu tasbih, maka disunatkan untuk membaca tasbih, iaitu subhana rabbiyal azim. Fa anna kama minhu salasu tasbihat, dan bacaan bilangan yang paling sempurna, yang pendek, iaitu sebanyak 3 kali tasbihat.
Itu seperti mana kita selalu amalkan sekarang. Itu subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali. Itu yang paling bilangan yang paling sempurna, yang paling ringkas. Walau tasara ala marratin, sekiranya dia baca dia meringkaskan bacaan tersebut, bilangan tersebut hanya sekali saja, kana fa'ilan li asli tasbih, maka dia juga melakukan asal ataupun tasbih lah. Maksud dia sah, tak ada masalah, boleh digunakan. Wa yustahabbu idza iqtasara ala al-ba'd, dan disunatkan sekiranya dia nak baca secara ringkas daripada sekalian zikir-zikir yang Nabi baca tersebut, ay yaf'ala fi ba'd al-awqat ba'daha, itu dia melakukan, itu dia membaca setiap zikir itu dibahagikan, setiap zikir pada waktu-waktu. Contoh dia solat 5 waktu, setiap waktu dia ada uang ataupun dia baca zikir-zikir yang berlainan, yang seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi waqtin akhar ba'd al-akhar, dan pada waktu yang lain zikir yang lain pula. Itu dia tidak baca zikir yang sama pada waktu. Dia setiap solat dia akan baca zikir-zikir yang lain. Wa hakadha yaf'alu fil awqat hatta yakuna fa'ilan li jami'iha. Itulah setiap waktu dia ataupun pada satu solat tersebut, dia setiap rakaat dia baca zikir yang lain. So dia tak sama bacaannya dengan rakaat pertama, dan juga rakaat 3 tak sama dengan yang keempat, seterusnya. Hatta yakuna fa'ilan li jami'iha, sehingga dia melakukan kesemua zikir-zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan. Wa kadza yanbaghi an yaf'ala fi azkar jami'al abwab, begitu juga sewajarnya untuk kita melakukan pada zikir-zikir pada bab-bab yang lain ataupun pada rukun-rukun yang lain. Itu kita nak mengamalkan sunnah, kita baca ke semua hadis ataupun zikir-zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan. Wa'alam anna dhikra fi ruku' sunnatun 'indana wa 'inda jamaahiril ulama, dan ketahuilah zikir pada rukuk itu adalah sunnah di sisi kita, di sisi mazhab Imam Syafi'i, wa 'inda jamaahiril ulama, dan jumhur ulama yang lain. Falau tarakahu 'amdan aw sahwan, dan sekiranya dia meninggalkan bacaan zikir tersebut sama ada secara sengaja ataupun sahwan, sama ada secara tidak sengaja, lupa dan sebagainya, la tabtul salatuhu wa la ya'samu wa la yasjudu lisahwi, tidak batal solatnya dan tidak berdosa, wa la yasjudu lisahwi, dan tidak perlu untuk sujud sahwi. Wa dhahaba al-Imam Ahmad bin Hanbal jama'atun ila annahu wajib, dan Imam Ahmad bin Hanbal dan sebahagian yang lain mengatakan itu adalah wajib juga. Maksudnya tak baca dia kena sujud sahwi, tak sujud batal solatnya. Bayang bagi musalli al-muhafazah alaihi, dan sewajarnya untuk orang yang solat untuk menjaganya, itu membaca zikir-zikir tersebut. Bil ahadits as-sarihah as-sahihah fil amri bihi, berdasarkan hadis-hadis yang sharih, yang jelas, yang sahih pada perintah bacaan zikir tersebut. Ka hadis amma ruku' fa'azzimu fihi rabb, seperti hadis adapun rukuk fa'azzimu fihi rabb, fa'azzimu fihi rabb, rukuk, pada waktu rukuk maka agungkanlah Tuhanmu. Wa ghairihi mimma sabaq wa yakhruj 'ala al-khilaf al-ulama rahimahullah, dan sebagai untuk kita keluar daripada khilaf para ulama rahimahullah, iaitu kita dengan kita menyebutkan zikir-zikir tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Okey. Sikit lagi. Faslun fi karahati tilawah fi ruku'. Fasal berkenaan dengan makruh untuk membaca ayat Al-Quran ketika mana rukuk dan juga sujud. Yukrahu qira'atul Quran fi ruku' was sujud. Makruh untuk membaca Al-Quran dalam keadaan rukuk dan juga dalam keadaan sujud. Sebab apa? Sebab dalam solat keadaan yang paling mulia ketika mana kita berdiri. Itu berdiri. Sebab tu dipilih bacaan Al-Quran
pada waktu dalam keadaan berdiri. Sebab Al-Quran ni merupakan zikir yang paling afdal dan afdal di dalam solat dalam keadaan berdiri, dan afdal zikir adalah Al-Quran. Maka diletakkan bacaan Al-Quran dalam keadaan berdiri. Adapun rokok dan sujud merupakan keadaan yang paling dinisbahkan dalam keadaan zul, ataupun kita menghinakan diri kepada Allah. Maka tidak sesuai, tidak layak untuk kita membaca ayat Al-Quran dalam keadaan tersebut, dalam keadaan kita menghinakan diri, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Keadaan berdiri adalah keadaan paling mulia, dan keadaan rukuk dan sujud merupakan keadaan kita merendahkan atau menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dimakruhkan untuk membaca ayat Al-Quran. Fa in qara'a ghairal Al-Fatihah lam tabtul salatuhu. Sekiranya dia membaca selain daripada Al-Fatihah, maka tidak batal solatnya. Wa kadza law qara'a Al-Fatihah, demikian juga kalau dia baca Fatihah, surah Al-Fatihah, la tabtul salatuhu ala al-qah, maka tidak batal solatnya bagi pendapat yang paling sahih. Wa qala ba'du ashabina tabtul. Adapun sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan batal solatnya kalau dibaca Al-Quran dalam keadaan rukuk dan juga sujud. Tapi asalnya tidak batal, itu hanya makruh. Kemudian qala wa rawayna fi sahih Muslim an Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam qala nahani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajidan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya nahani Rasulullah melarangku untuk membaca Al-Quran raki'an dalam keadaan rukuk atau sajidan ataupun dalam keadaan sujud. Itu larangan yang jelas dan sahih, diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Larangan ini berbentuk hukumnya makruh. Qala wa rawayna fi Sahih Muslim aidan 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan. Sama maksudnya, tapi hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inni nuhitu. Nabi sendiri menceritakan aku dilarang, iaitu dilarang oleh Allah an aqra al-Quran raki'an, untuk membaca Al-Quran dalam keadaan rukuk ataupun sujud. Itu Nabi sendiri dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran ketika menang rukuk dan sujud. Baik, selesai bab azkar ar-rukuk. Kemudian bab berkenaan dengan zikir apa yang perlu dibaca ketika mana mengangkat kepala daripada rukuk dalam keadaan i'tidal. Kita akan sambung esok insya-Allah hari Jumaat, ganti kepada hari yang lepas. Hari Isnin, Selasa, Rabu tu tak ada kelas, kita akan ganti pada hari yang lain insya-Allah. Dan esok hari kita sambung pada bab ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Kita akhiri dengan, tak ada apa-apa soalan kan? Kita akhiri dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdal salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون
وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Jazakumullah khairal jazak. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah dan diberikan nikmat kesihatan yang berpanjangan. Alhamdulillah, berkat doa semua, alhamdulillah, batuk pun dah kurang, alhamdulillah. Jazakumullah khairal jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.